Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat teruskan kuliah kita. Walaupun apa orang kata semalam cuti kan, kalau ikutnya cuti, dan memang cuti pula, tapi jatuh pada hari 16 September dan hari ini 17. Alhamdulillah lah kita dapat teruskan kuliah kita. Mungkin sebahagian daripada rakan-rakan kita ada urusan ya. Dan insya-Allah sama-sama kita mengambil manfaat daripada perkongsian kita yang kali ini dah masuk kali yang ke-9, kuliah bagi hadis kali yang ke-9. Dan hadis yang saya akan kongsikan nanti para akhwat sekalian, hadisnya agak panjang, dan hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bawah bab Al-Mukthirun hum al-muqillun, istilah Arabnya lah kan. Jadi di bawah tajuk Al-Imam Al-Bukhari letak di bawah tajuk al-mukthirun, kathir itu banyak lah kan. Orang yang banyak itu hum, mereka adalah al-muqillun. Orang yang banyak itu mereka adalah orang yang sedikit. Macam mana kita nak faham banyak tapi sedikit? Nanti kita akan sama-sama tengok. Dan kalau berdasarkan tajuk yang diletakkan dalam buku ni, dalam bahasa Melayunya pun dia guna istilah, dia tak terjemahkan juga, tapi dia guna istilah al-mukthirun, merekalah al-muqillun pada hari kiamat. Jadi orang yang banyak itu, orang yang ramai itu, hakikatnya mereka adalah orang yang sedikit pada hari kiamat ya. Okey, sebelum saya kongsikan dengan lebih lanjut, saya baca dulu hadis ini. Hadis ini panjang. Hadis ini adalah riwayat daripada sahabat Nabi SAW yang bernama, yakni riwayatnya pertama kali kita baca dalam perkongsian hadis kita ni. Riwayatnya adalah riwayat sahabat yang bernama Abu Dzar. Pernah dengar tak Abu Dzar Al-Ghifari ya? Nanti saya akan kongsi sedikit latar belakang. Hadisnya berbunyi, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan min layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insanun qala fa dhanantu annahu yakrahu an yamshi ma'ahu ahadan qala fa ja'altu amshi fi dhillil qamar faltafata fara'ani faqala man hadha qultu Abu Dzar ja'alani Allahu fida'aka qala ya Aban Dzar ta'ala qala famashitu ma'ahu sa'ah faqala innal mukthirina hum al-muqillun yawmal qiyamah illa man a'tahu Allahu khairan fanafaha fihi yaminahu wa shimaluhu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khaira qala famashitu ma'ahu sa'atan faqala li ijlis hahuna qala fa ajlasani fi qa'in hawlahu hijaratun faqala li ijlis hahuna hatta
arji'a ilaika. Qala fantalaqa fil harrati hatta la arahu falabitha anni fa'atala al-lubtha thumma inni sami'tuhu wa huwa muqbilun wa huwa yaqulu wa in saraqa wa in zana. Qala falamma jaa lam asbir hatta qultu ya nabiy Allah ja'alani Allahu fida'aka man takallimu fi janibil harrati ma sami'tu ahadan yarji'u ilaika syai'an. Qala dhalika Jibril alaihi salam arada li fi janibil harrati. Qala bashir ummataka annahu man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu ya Jibrilu wa in saraqa wa in zana. Qala na'am. Qala qultu wa in saraqa wa in zana. Qala na'am. Jadi hadis ni matanya panjang. Sebahagian daripada kita mungkin, kalau saya pun kali pertama mendengar sebahagian yang panjang. Yang matan yang akhir tu kita dah biasa dengar. Antaranya yang bermaksud sesiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk syurga. Yang tu kita dah mungkin sebahagian daripada kita biasa dengar. Dan yang panjang tu, yang lain tu, nanti kita akan tengok apa maksud hadis ni. Jadi saya bacakan berikutnya terjemahan daripada hadis ini. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku keluar pada satu malam, tiba-tiba aku ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan seorang diri pada waktu malam, tidak ada sesiapa pun bersama dengan Nabi pada ketika itu. Lalu aku berkata, mungkin baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu orang lain berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berjalan di bawah bayangan cahaya bulan. Maksudnya cerahlah juga sikit, nampak cahaya bulan. Dan kemudian baginda melihatku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat kelibat Abu Dzar. Lantas Nabi SAW bertanya. Nabi bertanya, siapakah ini? Aku menjawab, Abu Dzar. Jadi berlaku perbualan antara Nabi SAW dan juga Abu Dzar. Dan Abu Dzar menjawab, Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai tebusanmu. Lantas Nabi SAW berkata, wahai Abu Dzar, datanglah dekat dengan Nabi. Nabi ajak, silalah datang. Kata Abu Dzar, aku pun berjalan bersama dengan Nabi untuk satu ketika. Dan lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, yang inilah yang dijadikan tajuk bagi hadis ini. Nabi bersabda, sesungguhnya al-mukthirun itu, mereka itulah al-muqillun pada hari kiamat, melainkan mereka yang Allah berikan kepadanya kebaikan, lalu dia menghembus ke kanan, ke kiri, ke hadapan dan ke belakang, dan dilakukannya dengan mengharapkan kebaikan. Kemudian aku berjalan lagi bersama dengan Nabi SAW untuk beberapa ketika. Lantas Nabi SAW bersabda, duduklah di sini. Bila berlaku perbualan, Nabi ada sampaikan pesanan dan Nabi pesan kepada Abu Dzar, duduk di sini. Lalu Nabi SAW mendudukkan aku dalam sebuah tanah landai yang dikelilingi batu. Dan batu itu sebenarnya dalam keadaan batu yang kalau
ikut kitab syarah hadis, batu hitam seolah-olah terbakar macam kena api kawasan itu. Lantas Nabi SAW bersabda kepada aku, duduklah di sini sehingga aku kembali semula kepadamu. Sabdanya, lalu Nabi SAW pun pergi. Yang ini yang ke tanah yang berbatu hitam banyak, sehingga aku tidak nampak Nabi SAW. Lalu baginda pergi meninggalkan daku. Lama Nabi SAW pergi. Tiba-tiba aku terdengar bahawa Nabi SAW telah datang semula kepadaku sambil berkata, bersabda, sekalipun ia mencuri, sekalipun dia berzina. Dan dia berkata, apabila Nabi SAW datang, aku tidak sabar lagi. Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, Allah telah menjadikan aku sebagai pembelamu. Siapa yang bercakap di pihak Hurrah? Aku tidak mendengar seorang pun membawa apa-apa pun, bawa balik apa-apa pun. Nabi SAW bersabda, itulah Jibril alaihi salam yang menjelma untukku di pihak Hurrah. Dan katanya, berilah berita gembira kepada umatmu. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Berilah berita gembira kepada umatmu, barang sesiapa yang mati dan tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, pasti akan masuk syurga. Kataku, kata Nabi SAW, wahai Jibril, sekalipun kata Abu Dhar, wahai Jibril, sekalipun ia mencuri dan berzina? Katanya ya. Katanya, kataku, sekalipun, diulang lagi, sekalipun ia mencuri dan berzina? Katanya ya. Kataku, sekalipun ia mencuri dan berzina? Katanya ya. Berlaku dialog dan berlaku pengulangan kata-kata kat situ. Maksudnya, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun akan dimasukkan ke dalam syurga, sekalipun berdasarkan hadis ini seseorang itu melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori sebahagiannya dosa besar, iaitu berzina dan juga mencuri. Jadi hadis ni panjang, saya kongsikan dulu juga. Sebenarnya Al-Imam Al-Bukhari, sebelum kita pergi kepada maksud hadis ni, Al-Imam Al-Bukhari membawakan, ini antara kaedah Al-Imam Al-Bukhari, selalu bawa dulu ayat Al-Quran. Jadi dalam hal ini ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau membawakan dua ayat, iaitu ayat 15 dan ayat ke-16 dalam surah Hud. Dan ayat yang bermaksud, barang siapa yang suka kepada kehidupan di dunia dan perhiasan, suka kepada kehidupan di dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan ganjaran bagi usaha-usaha mereka di dunia dan mereka tidak akan dirugikan padanya. Dan merekalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan neraka. Dan gugurlah apa-apa kebaikan yang mereka kerjakan padanya, dan batallah apa yang mereka amalkan. Jadi dekat sini saya cuba kongsikan juga sedikit mengenai tafsir beberapa pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat Al-Quran surah Hud ayat 15 dan 16. Jadi dekat sini disebut, sesiapa yang hendakkan yuridul hayatad dunya wa zinataha. Jadi sesiapa yang hendakkan kehidupan di dunia, bukan hanya hendakkan kehidupan di dunia, tetapi juga zinataha, perhiasan di dunia. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan apa sebagai perhiasan.
Kalau kita tengok dalam perhiasan yang dalam ayat yang lain, contohnya dalam surah Al-Kahfi ayat 46, perhiasan di dunia tu antaranya al-mal wal banun, harta dan juga anak-anak, zinatul hayati dunia. Begitu juga kalau dalam surah Ali Imran ayat 14 yang saya pernah kongsikan sebelum ini, dihiaskan zuyyina linnasi, dihiaskan, jadi digunakan perkataan perhiasan, dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu. Jadi perhiasan tu antaranya nakkan harta, nakkan apa yang nafsu kita nak, nakkan harta yang banyak yang bertimbun daripada emas, daripada perak, daripada kenderaan. Dalam ayat ni disebut kuda yang bertanda lagi terlatih, binatang ternakan, kebun-kebun dan sebagainya. Itulah yang disebut dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran, kesenangan hidup di dunia yang menipu. Yang ni pun kita dah pernah kongsi sebelum ini. Jadi yang di sini sebenarnya memang kalau ikut tafsir ayat ni, kita memanglah kita, sebab dunia ni yang kita hidup di atas dunia. Jadi dunia ni lah yang kita suka, yang kita nampak. Dan kita macam hakikatnya kita hanya tahu sudut teorinya, kehidupan di dunia ni adalah ujian. Yang ni pun saya dah pernah kongsi. Dan dunia ni lah yang boleh, ujian dia ialah dunia ini boleh mengalih perhatian kita untuk apa? Untuk membuat persediaan yang secukupnya kepada akhirat. Jadi kalaulah dunia itu kita lebihkan daripada akhirat, kat situlah yang masalahnya kalau kita lebihkan dunia. Okey. Dan dunia ni lah bukan kita kena tolak, tetapi jangan sampai kita abaikan akhirat, ya. Okey. Jadi kat sini kalau ayat Al-Quran ayat ke-15 ini maksudnya merujuk kepada orang yang dia memang nak dunia semata-mata, yang mahukan dunia, yang langsung tidak memandang kepada akhirat. Jadi situasinya sama macam orang kafir yang tidak percaya kepada kewujudan hari akhirat, ya. Ataupun orang Muslim, dia percaya kepada hari akhirat tapi secara teori saja. Yang tu. Jadi kalau dia tak abaikan akhirat tapi dia usaha untuk dunia, tidak ada masalah. Tapi ini semua bergantung kepada niat kita. Kan ada hadis yang masyhur riwayat oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap perbuatan kita adalah berdasarkan niat kita. Ganjaran pahala yang Allah akan beri kepada kita berdasarkan niat kita. Jadi macam mana kita nak jadikan setiap amalan kita tu niat kita ikhlas kerana Allah. Jadi yang ni pun dari sudut teori saya pun, kita cakap pun kita risau kan. Macam mana kita nak jadikan semua tu kita buat ikhlas kerana Allah. Itu daripada satu sudut. Dan satu sudut lagi perkataan wazinataha, dan perhiasan hidup dunia ni bermaksud perkara lain. Contohnya macam apa? Pangkat. Itu perhiasan. Kemasyhuran, pujian orang kepada kita, sanjungan orang. Itu antara sebahagian. Dan ada ulama yang menyatakan bahawa zinah ini adalah tambahan lagi. Contohnya kalau kita kata kehidupan di dunia tu kita perlukan kepada kenderaan, tapi zinah tu merujuk kepada kereta yang mewah, kereta yang hebat-hebat. Ini dalam konteks zinah yang lebih kepada
manusia yang mementingkan kebendaan sehingga dia suka kepada barang-barang yang mewah dan dia suka dipandang oleh orang. Yang ni maksud zina. Jadi maksudnya kita terperangkap dalam orang kata materialistik, semua kebendaan. Okey, itu daripada sudut ayat Al-Quran tersebut. Inilah sebenarnya masalah, termasuklah diri kita, saya juga, masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daripada umat Islam. Manusia tertipu dengan imbuhan yang kita nampak di dunia ini, perhiasan. Kita tertipu. Dan kalau orang yang macam ni, apa yang Allah sebut, kalau dia nak dunia, dia nak perhiasan dunia tu, Allah sebut Allah akan bagi, Allah akan sempurnakan amalan-amalan mereka di dunia. Allah akan beri imbuhan kepada mereka semasa mereka di dunia seperti mana yang mereka nak. Kalau orang tu dia nak dunia, dia nak perhiasan dunia semata-mata, Allah akan beri. Kerana kalau mereka nakkan harta, Allah akan beri harta kepada mereka. Kalau mereka nakkan kedudukan, Allah akan berikan kedudukan kepada mereka. Ini berdasarkan ayat nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Dan dalam hal ini ada sebuah hadis daripada Nabi SAW dalam Jami' At-Tirmizi. Ada ulama kata hasan, ada ulama kata sahih, antaranya oleh Syekh Al-Albani. Hadis riwayat Anas, hadis yang bermaksud barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, kalau siapa yang keinginannya hanya nakkan akhirat, Allah akan beri rasa cukup dalam hati dia. Kalau siapa nakkan akhirat, Allah akan beri rasa cukup dalam hatinya. Allah akan satukan urusannya yang berselerakkan dan dunia akan datang kepadanya tanpa dia cari. Ini kalau siapa memang dia keinginan dia matlamat hidup dia adalah akhirat, dunia akan datang kepadanya. Dan barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan hidup di dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayangi di antara kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekadar apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Jadi dalam hal ini, berdasarkan hadis ni, kalau orang tu dia jadikan akhirat sebagai matlamat hidup dia, keinginan dia yang paling utama, Allah akan cukupkan dia. Dan kalau siapa yang target dia hanya kehidupan di dunia, Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayangi di antara kedua mata dia. Urusan dia akan jadi berselera dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang Allah tentukan kepadanya. Dan ayat yang berikutnya yang terakhir, dan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun padanya. Jadi maksudnya kat sini di hari akhirat, Allah dah bagi apa yang mereka nak tu, Allah dah bagi semuanya. Di dunia Allah dah bagi kedudukan, Allah dah bagi kemewahan yang mereka mahukan semasa kehidupan di dunia, tidak kurang sedikit pun. Dan ayat ini memberi maksud mereka akan dapat apa yang patut mereka dapat, tidak dikurangkan. Semua perkara tu dah dapat di dunia, jadi di akhirat tak boleh lagi tuntut perkara tersebut, tak boleh nak mengadu di akhirat yang mereka tak boleh dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Itu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16, yang inilah yang disebut apa yang mereka akan dapat di hari akhirat nanti. Dan mereka
orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak melainkan azab neraka. Ini yang mereka akan dapat, dan pada hari akhirat itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka kerjakan. Dan orang yang pentingkan dunia dan dia tidak beriman, dia akan mendapat balasan neraka sahaja. Inilah balasan yang layak bagi mereka. Ini pun disebut dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, dan kami tentukan baginya neraka Jahannam dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan sebab itulah ada sahabat Nabi SAW, mereka kalau dapat kemewahan di dunia, mereka akan takut. Sebab apa sahabat rasa takut? Sebab sahabat takut tidak dapat lagi balasan bagi mereka di akhirat. Sebab di dunia dah mewah, takut di akhirat tidak lagi mendapat ganjaran-ganjaran nikmat di akhirat. Dan mereka, para sahabat sebenarnya lebih pentingkan balasan di akhirat, nak berbanding dengan balasan di dunia. Dan inilah yang berlaku kepada para sahabat apabila kerajaan berkembang, berlaku pembukaan kota-kota besar yang macam saya baca dalam hadis sebelum ni. Para sahabat dapat, orang kata apa, banyak harta. Mereka takut kerana takut mereka hanya dibalas di dunia. Sedangkan di akhirat tu yang sepatutnya kita harapkan sebagai dapat balasan. Dan ayat yang berikutnya, pada hari itu ibadat yang mereka buat tu Allah tak kira, tak dapat pahala langsung. Gugurlah segala pahala solat, bacaan doa dan sebagainya. Jadi kat sini ayat Al-Quran kat sini, wahabita ma sana'u fiha. Sana'u ni maksudnya perbuatan yang dibuat tu ambil masa yang lama. Kita solat, kita buat baik semua, tapi tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya bila kita buat sesuatu amalan, tak kiralah kita puasa, solat, zakat dan sebagainya, kita harapkan ganjaran pahala. Tapi malangnya bagi orang yang tak ikhlas, yang dia inginkan dunia semata-mata, tidak ada ganjaran pahala langsung. Dan batal mereka kerjakan tu batal, tidak ada nilai, maksudnya di sisi Allah. Jadi ayat ini juga Mujahid dalam dibawakan pandangan beliau dalam kitab tafsir menyatakan ayat ini juga termasuk orang-orang yang melakukan sesuatu amalan kerana riak. Dia nak menunjuk-nunjuk, bukan ikhlas kerana Allah. Dia tidak mendapat pahala daripada apa yang dibuat amalan tu, walaupun sebenarnya amalan yang dia buat tu adalah amalan yang baik dan amalan yang bagus. Dia sedekah banyak, dia buat perkara-perkara yang baik, tapi sebab dia riak dan dikira juga perlunya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang kata sebenarnya ayat Al-Quran ini umum, tapi sebenarnya dia khusus merujuk kepada orang kafir, sebab ayat ini adalah ayat ini disebut mereka yang di akhirat itu tidak mendapat balasan kecuali neraka dan terbatal amalan mereka itu. Ada juga pandangan bahawa ayat ini sebenarnya merujuk kepada orang kafir, dan sebab itulah saya ada nak sebut Ibn Battal ketika mensyarahkan hadis ini dalam hadis Sahih Bukhari, menyebut bahawa Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat Al-Quran ini sebagai sebahagian daripada tajuk juga yang kata orang yang ramai itu sebenarnya orang yang sedikit pada hari akhirat,
Sebenarnya tujuan dibawakan ayat Al-Quran ini supaya menjadi peringatan kepada orang yang mukmin supaya tidak menyerupai perbuatan orang kafir. Ayat Al-Quran ni sebenarnya dibawakan supaya kita tidak menyerupai perbuatan orang kafir yang hanya melihat dunia ni, yang pentingkan dunia, tapi hakikatnya dunia tu tidak kekal, dan mengabaikan yang akhirat tu sebenarnya yang kekal selama-lamanya. Ini yang dimaksudkan dengan kenapa Al-Imam Al-Bukhari bawa ayat Al-Quran ini menurut Ibn Battal sebagai memberi peringatan kepada kita supaya dunia ini kita tidak utamakan dunia ni semata-mata. Okey, itu daripada sudut ayat Al-Quran. Berikutnya para akhwat sekalian, kita pergi kepada perawi yang meriwayatkan hadis ni yang saya sebut dah tadi, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi kalau Abu tu sebenarnya orang Arab kita sebut dengan istilah kunyah Abu Hurairah, Abu Dzar. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari lebih masyhur lagi, walaupun ada nama penuhnya. Abu Dzar nama penuhnya nama apa? Jundub bin Junadah. Ini sebahagian daripada pandangan nama beliau. Dan Al-Ghifari itu merujuk kepada bani ataupun kabilah Ghifar. Jadi saya kongsikan sedikit tentang latar belakang Abu Dzar. Jadi Abu Dzar, kalau menurut pandangan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala, Abu Dzar sebenarnya merupakan antara sahabat yang paling awal, antara kalangan sahabat yang paling awal memeluk Islam. Ada pandangan yang menyebut beliau merupakan orang yang ke-55 memeluk Islam di Mekah. Jadi beliau ini disifatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi sebagai orang yang sangat zuhud, dan beliau bersama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyaksikan pembukaan Baitul Maqdis. Dan Ibn Katsir menyebut dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, beliau memeluk Islam di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah selepas peperangan Khandaq. Dan beliau sebenarnya banyak berdampingan dengan Nabi, termasuklah ikut Nabi ketika Nabi bermusafir. Dan beliau juga disebut oleh Ibn Katsir banyak meriwayatkan hadis, dan salah satunya ialah hadis tentang yang kita dah baca tadi, dan hadisnya disebut sebanyak 281 buah hadis. Ada beberapa dalam Sahih Bukhari, ada 12 tak silap dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan disifatkan Nabi sangat suka kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan bukan hanya suka, Nabi banyak bagi nasihat, Nabi banyak bagi pesanan kepada Abu Dzar. Dan beliau juga, Abu Dzar radhiyallahu anhu, disifatkan orang yang sangat bercakap benar. Okey, dan yang bercakap benar ni orang kata kalau ikut ranking dia memang antara orang yang paling bercakap benar pada kedudukan yang tinggi. Jadi kalau buka hadis, banyaklah disebut tentang kelebihan Abu Dzar. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyebut antaranya, nak sebut betapa dia zuhud, sangat zuhud dan sangat bercakap benar. Al-Imam Az-Zahabi menyebut kana ra'san fi zuhdi was-sidqi wal-ilmi wal-amali qawalan bil haqq la ta'khudhuhu fillahi
laumata laim. Maksudnya dia ra'san ni maksudnya paling tinggi, ketua, kepala dalam dari segi zuhud, orang kata apa, mengatasi daripada sudut zuhud, beliau berada pada kedudukan yang tinggi. Begitu juga daripada sudut bercakap benar, begitu juga daripada sudut ilmu, begitu juga daripada sudut amalan, akan bercakap benar dan tidak takut untuk menyatakan perkara yang benar, tak takut. Dan sebab itulah beliau ketika hayatnya, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, Abu Dhar memberi fatwa pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, saya nak kongsi juga sebab disebut tadi Nabi SAW pernah sampai nasihat kepada Abu Dhar. Jadi kita tengok apakah nasihat yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Dhar. Abu Dhar berkata, Nabi SAW memerintahkan aku dengan 7 perkara. Beliau menyebut amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi telah memerintahkan aku, kekasih aku, iaitu Nabi SAW. Nabi perintahkan dengan 7 perkara. Dan di antaranya ialah apa yang Nabi pesan? Nabi pesan, Nabi memerintahkan aku agar apa? Agar mencintai orang miskin. Antara Nabi pesan, kena suka, yuhibbil al-masakin, menyukai, menyintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Bukan hanya suka kepada orang miskin, tapi maksudnya berdampingan, cakna, prihatin tentang orang miskin. Dan yang kedua, itu antara pesanan yang pertama. Pesanan yang kedua, Nabi SAW memerintahkan aku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan juga dunia, dan supaya aku tidak memerhatikan orang yang berada di atasku. Yang ni hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Syekh Syuaib menilai hadis ini sebagai sahih. Ini antara pesanan. Tapi walaupun pesanan tu 7, tapi dalam riwayat ini disebut 2 sahaja pesanan Nabi. Satu antara pesanan Nabi kepada Abu Dhar ialah suka kepada orang miskin dan juga berdampingan, dekat dengan orang miskin. Yang kedua, yang ni pun saya dah kongsi dalam kuliah sebelum ni, dalam masalah yang dalam orang kata perkara nikmat ni, kena tengok orang yang lagi kurang, jangan tengok orang yang lagi lebih. Nanti kita suka bandingkan, kita nak yang lagi lebih. Kemudian antara ada satu lagi riwayat dalam Ibn Hibban, Nabi SAW memberi nasihat lagi. Nabi banyak bagi nasihat kepada Abu Dhar. Nabi SAW berkata kepadaku, iaitu Abu Dhar, wahai Abu Dhar, apakah engkau memandang, apakah engkau melihat bahawa banyaknya harta itulah yang disebut sebagai kaya? Nabi tanya kepada Abu Dhar, adakah orang yang kaya tu orang yang banyak harta? Dan Abu Dhar radhiyallahu anhu menjawab, ya. Kan kita selalu kata orang yang banyak harta tu ialah orang kaya. Abu Dhar menjawab, ya. Dan Nabi SAW seterusnya bertanya, apakah engkau melihat bahawa sedikitnya harta tu orang tu fakir? Harta yang sedikit tu adakah orang tu fakir? Abu Dhar menjawab, betul. Orang yang tak ada harta, dia fakirlah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya, ghani, itu ialah kayanya hati. Kayanya hati kat sini maksudnya hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir itu, kaya tu maksudnya kaya hati yang ada sifat qanaah,
cukup dengan apa yang ada. Sedangkan fakir itu adalah fakirnya hati, bukan fakir harta. Iaitu fakir hati itu maksudnya apa? Hati yang selalu tidak merasa puas, selalu je nak lebih. Kita rasa tak cukup, rasa nak lebih lagi. Jadi hadis ini riwayat Ibn Hibban. Syekh Syuaib menilai hadis ini, sanad hadis ini sebagai sahih berdasarkan syarat Muslim. Itu tentang orang kata apa, perawi hadis ini. Sebab itulah kalau kita tengok 3 riwayat hadis yang saya kongsikan ni, hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua, yang Nabi memberi pesanan kepada Abu Dzar. Tidak hairanlah Abu Dzar ini kita lihat Az-Zahabi dan tokoh-tokoh lain menyifatkan beliau antara orang yang memiliki sifat yang sangat zuhud, sebab disebabkan oleh pesanan Nabi SAW kepada beliau. Okey, para akhwat sekalian, kita pergi pula kepada poin yang berikutnya. Yang ni yang kita nak faham tajuk hadis ni tadi, yang hadis yang berbunyi innal mukthirin hum al-muqillun yaumal qiyamah. Yang saya kata orang yang ramai tu, orang yang banyak tu, banyak apa? Mereka itulah adalah orang yang sedikit pada hari akhirat. Banyak tapi sikit. Apa maksudnya? Jadi kat sini Syekh Al-Utsaimin ketika mensyarahkan hadis dalam Riyadhus Salihin menyatakan bahawa orang yang banyak tu sebenarnya banyak apa? Semasa kehidupannya di dunia, dia banyak apa? Dia banyak harta semasa di dunia. Dia banyak nikmat semasa di dunia. Orang itu adalah orang yang sedikit dari segi amal soleh pada hari kiamat. Masa kehidupan di dunia, dia ada banyak harta, tapi pada hari akhirat amal solehnya sedikit. Kerana apa? Kerana kebanyakannya orang yang banyak harta di dunia, mereka berpaling daripada taat kepada Allah. Mereka ada sifat takabur. Ini apa yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Maksudnya mereka di dunia banyak nikmat, di akhirat kurang balasan pahala dan juga kedudukan di hari akhirat. Tetapi bukan semua orang yang Allah berikan harta. Kita tak boleh kata orang kaya, orang yang Allah bagi nikmat banyak, dia ada harta yang melimpah ruah, bukan semua mereka akan sedikit balasan pahala di hari akhirat. Tapi ayat ni, hadis ni ada pengecualian, melainkan orang yang Allah berikan harta, tetapi harta itu dibelanjakan, diinfakkan ke jalan Allah. Tak boleh kita faham daripada hadis ni, kita pukul rata orang yang kaya di hari akhirat kelak pahala dia sedikit. Ini kalau orang tu kaya, tetapi kekayaan dia tu dia salah guna. Dia tak infak harta dia ke jalan Allah. Dia kikir, dia kedekut, dia tak bayar zakat dan sebagainya. Jadi hadis ni ada pengecualian, ya. Jadi Syekh Al-Utsaimin juga menyebut harta yang banyak boleh menyebabkan tuannya mendapat kebaikan yang sedikit. Kebaikan ni khairah tu kebaikan yang sedikit di hari akhirat kalau dia tak infak kepada perkara-perkara yang membawa kepada ketaatan kepada Allah. Okey, kalaulah dia belanjakan harta dia juga akan mendapat kebaikan yang banyak pada hari kiamat. Jadi Syekh Al-Utsaimin menyebut ada orang menjadikan hadis ni sebagai dalil, sebagai hujah yang menunjukkan kelebihan orang kaya. Jadi nak kata orang kaya tu ada kelebihan,
Akan tetapi Syekh Al-Utsaimin menyebut sebenarnya ulama berbeza pandangan. Macam saya sebut dalam kuliah sebelum ni, orang kaya ke atau orang miskin, yang mana lebih utama, kan saya ada kongsikan sebelum ini. Sebenarnya ulama berbeza pandangan, ya. Jadi hadis ini menurut Al-Qastalani juga ketika mensyarahkan hadis ini sama aja. Orang yang banyak harta, orang yang paling sedikit pahala, kecuali orang yang Allah bagi harta tapi dia tak sayang hartanya, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, yang membelanjakan seluruh daripada harta untuk jalan Allah. Jadi yang sifat dermawan, itu yang tidak termasuk dalam kategori hadis ni. Okey, itu yang kita faham tentang maksud yang tajuk ni. Orang yang banyak tu dia adalah orang yang sedikit pada hari akhirat. Dia banyak harta tapi dia sedikit ganjaran pahala dia, kebaikan dia, kalau dia tak belanja harta dia pada jalan Allah dengan bersikap dermawan, dengan tidak ada sifat. Kalau dia ada sifat kikir, dia termasuk dalam kategori orang yang sedikit. Okey. Berikutnya kita pergi pula kepada poin lain, iaitu berkaitan dengan, kalau kita tengok kepada hadis ni yang di penghujungnya disebut yang ni berita gembira, disifatkan dalam hadis ni sebagai berita gembira kepada umat Islam. Sesiapa yang mati tapi dalam keadaan dia tak syirik dengan sesuatu pun, dia mati dalam keadaan tidak syirik dengan sesuatu apapun, dia masuk syurga. Yang ni ada disebut meskipun orang tu dia berzina dan juga dia mencuri. Tapi bukanlah daripada hadis ni kita nak faham, kita tak boleh faham hadis ni tak apalah, asalkan kita mencuri pun, kita buat dosa besar pun, kita masuk syurga. Kita meremehkan perbuatan-perbuatan yang dalam kategori dosa besar. Bukan maksudnya yang begitu, tapi nak menunjukkan kata sepatutnya hadis ni kita fahami dosa-dosa besar itulah yang kita kena hindarkan. Tapi nak menunjukkan kata rahmat Allah tu luas, pintu taubat sentiasa terbuka. Kalau dah lakukan dosa besar pun, akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi dalam hal ini Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebut bahawa orang Islam yang lakukan dosa besar akan masuk syurga setelah diazab atas dosanya. Okey. Tapi yang ni semuanya bergantung kepada kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini juga Al-Aini dalam kitabnya Umdah Al-Qari menyebut bahawa ada dua makna. Dua makna. Yang makna yang pertama, pandangannya ada dua. Dalam hal ini ada dua pandangan. Ibn Hajar tadi ada satu pandangan. Al-Aini menyebut ada hadis ni boleh membawa dua makna. Yang pertama, umat ini iaitu umat Islam diampunkan ke semua dosa yang mereka lakukan. Dia kata boleh bawa dua makna. Dan makna yang kedua, beliau menyebut umat Islam masuk syurga setelah diazab atas sebahagian dosa yang dia buat. Dia masuk neraka dulu, kemudian barulah dia keluar daripada neraka dan akhirnya masuk ke dalam syurga. Itu ada dua pandangan. Jadi maksud kat sini bolehlah kita rumuskan bahawa perbuatan yang dosa besar seperti mencuri, berzina dan sebagainya itu, ataupun perkara-perkara lain yang termasuk dalam kategori dosa besar, bukanlah perkara yang kecil. Sepatutnya perkara tu adalah perkara yang besar. Sebab itulah ditanya banyak kali.
Yang tapi nak menunjukkan bahawa rahmat Allah tu adalah luas, ya. Okey. Ini antara apa yang disebut juga, diberi keampunan sekiranya timbangan dia lebih berat, kepada syurga akan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, itu poin yang berikutnya, dan itu satu poin tentang pelaku dosa besar. Ini nak menunjukkan, macam saya sebut dululah, setiap daripada kita ada buat dosa. Bukanlah maksud Allah tidak memberikan keampunan kepada kita. Yang penting kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, sentiasa melazimi istighfar dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Dan antara pengajaran lain yang kita dapat keluarkan juga daripada hadis ini, sebenarnya hadis ini tentang zuhud, tentang sifat zuhud. Bila baca huraian tentang zuhud ni, kita rasa takut, sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita di dunia ni, sejauh mana kita boleh hayati dan orang kata apa, apply zuhud ni dalam kehidupan kita. Senang kita nak cakap tentang zuhud, tapi sejauh mana kita nak jadi orang yang betul-betul zuhud. Bukan maksud zuhud tu kita sampai tolak semua yang berkaitan dengan dunia, tapi ambil dunia sekadarnya sahaja. Maksudnya kita tidak berlebihan. Jadi kat sini Syekh Al-Utsaimin ada menyebut, dan manusia, hadis ini menunjukkan tentang zuhud di dunia ni, dan manusia hendaklah, beliau menyebut manusia hendaklah menjadi orang yang zuhud. Termasuklah saya, puan-puan semua, dan juga para hadirin yang menyaksikan kuliah ni. Ini antara apa yang disebut. Dan beliau menyebut, jadikanlah dunia ni ada di tangan kita, bukan dunia ni ada di hati kita. Inilah zuhud yang sempurna sepatutnya, ya. Bukanlah maksudnya tak ambil langsung perkara dunia, tapi ambil apa yang perkara yang halal, yang memadai, dan tidak lupa habuan dunia, tetapi jadikan dunia tu bukan matlamat utama kita. Akhirat tu yang, maksudnya jadikan dunia tu sebagai perkara yang boleh memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Inilah yang perkara yang penting. Dan beliau juga menyebut bahawa Nabi SAW, kalau kita tengok kepada kehidupan Nabi SAW, Nabi adalah disifatkan, Nabi SAW disifatkan sebagai orang yang paling zuhud di dunia, di atas muka bumi. Nabi SAW tidak kumpulkan harta, dan beliau menyebut Nabi SAW wafat dalam keadaan perisai, baju besi Nabi SAW masih lagi menjadi barang gadaian kepada seorang Yahudi dengan jumlah 30 sa'in, 30 sa' daripada gandum. Jadi ini ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan Nabi SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadaian pada seorang Yahudi dengan jumlah 30 sa' gandum, Dan ada dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan Nabi SAW pernah membeli makanan daripada orang Yahudi secara tidak tunai, lalu Nabi SAW memberikan gadaian berupa baju besi. Ini hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini daripada satu sudut lah, ya. Yang pertama tadi yang kita boleh ambil pengajaran, kalau kita ada harta, maksudnya harta tu belanjakan
pada jalan Allah, jangan sayang, jangan takut dengan kita belanjakan harta tu, harta kita akan berkurangan. Yang kedua, yang antara pengajaran lain ialah bersikap zuhud, maksudnya tidak berlebihan dalam nak mengumpulkan harta dunia. Okey, para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan juga antara poin lain yang kita boleh dapatkan pengajaran daripada hadis ini ialah yang ni kalau rujuk kepada buku ini tentang kita tengok bagaimana interaksi cara Abu Dzar radhiyallahu anhu berhadapan dengan Nabi SAW. Jadi antara kita boleh ambil pengajaran keadaan Abu Dzar pada awalnya, beliau berjalan di belakang Nabi SAW. Ini merupakan sebahagian daripada adab sopan para sahabat terhadap Nabi SAW. Apabila sahabat lihat Nabi berjalan seorang diri, sahabat sangka atau fikir Nabi tidak suka orang lain berjalan bersama dengan Nabi, dan sahabat tidak mahu mengganggu Nabi lalu berjalan di belakang Nabi. Dan lagi satu dalam yang berikutnya tu, Abu Dzar bimbang juga sebenarnya, takut Nabi SAW berhadapan dengan bahaya, walaupun mengetahui sebenarnya Allah akan pelihara Nabi. Sebab itulah dalam keadaan tu tapi walaupun begitu, Abu Dzar sebenarnya walaupun jalan di belakang Nabi, dia nak jalan berdampingan dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab boleh mengambil manfaat daripada Nabi SAW. Nabi akan bagi pesanan. Inilah yang banyak yang berlaku kepada Abu Dzar. Ataupun daripada satu sudut dia Abu Dzar boleh melihat satu perkara yang dia boleh pelajari daripada Nabi SAW. Sebab tu kalau kita buka apa yang disebut dalam beberapa buah buku, Abu Dzar disifatkan sebagai orang yang dia akan ikut apa yang Nabi lakukan dan tidak akan membantah. Dia sangat ikut apa yang Nabi lakukan dan tidak akan membantah. Ataupun peluang berdampingan dengan Nabi tu boleh belajar doa tertentu, ataupun Nabi boleh mendoakan. Itu antara beberapa situasi yang boleh kita pelajari. Dan Nabi SAW, bila Nabi nampak sahabat, Nabi taklah buat tak tahu. Ni pun yang kita boleh ambil pengajaran. Bila kita nampak orang sekeliling kita, maksudnya kita bukan kita buat-buat tak nampak, tapi kita tanya. Kalau kita tak kenal, kadang-kadang kita boleh tanya. Nabi panggil, Nabi nampak Nabi panggil, dan Nabi panggil tu agar jalan sama-sama dengan Nabi SAW. Abu Dzar sebenarnya tak nak ganggu ketenangan Nabi SAW. Okey, dan kemudian apa yang disebut di sini juga, satu lagi yang kita boleh pelajari daripada hadis ni, mulanya Nabi bercakap dengan Abu Dzar, kemudian Nabi pesan dekat Abu Dzar, tunggu dekat situ. Kan kalau ikut riwayat ni, tunggu dekat situ, dan tunggu tu agak lama. Kan kadang-kadang kita ni kalau bab tunggu, kadang-kadang kita rasa tak sabar. Kita kata lamanya kita kena tunggu. Tambah-tambah kalau kena beratur panjang dan sebagainya tu, kita rasa nak cepat-cepat je. Tapi kat sini dikatakan kepada Abu Dzar, duduklah di sini sehingga aku datang kembali. Walaupun agak lama masa menunggu, Abu Dzar radhiyallahu anhu tak pernah terfikir sama sekali nak tinggalkan. Jadi tunggu, dan akhirnya Nabi datang kepada beliau. Dan antara perkara lain juga ialah yang disebut kat sini, Nabi ajar. Apa pengajaran yang Abu Dzar dapat? Nabi SAW mengajar Abu Dzar satu kaedah yang saya sebut tadilah, orang yang banyak itulah orang yang sedikit
pada hari kiamat, iaitu orang yang banyak nikmat di dunia, sama ada bukan harta saja, nikmat sihat, nikmat harta, nikmat anak pinak atau pangkat atau kemegahan kedudukan, mereka lah orang yang sedikit balasan pahala dan kedudukan pada hari kiamat kalau mereka tak belanjakan hartanya pada jalan yang benar. Dan sebab itulah para sahabat ni ada dikongsikan di sini. Ada seorang sahabat yang disebut namanya sebagai Khabbab. Khabbab, dia sampai dia nak doakan kematian. Pasal apa dia nak doakan kematian? Sebab dia takut dengan perhiasan dunia. Sebab dia takut dunia dibukakan kepadanya. Dia mahu mendoakan kematian, dan namun perkara ni mendoakan kematian memang dihalang oleh Nabi SAW. Dan dalam hal ini, dalam hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari, Khabbab, terdapat riwayat Khabbab berkata, seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami daripada berdoa memohon kematian, nescaya kami akan berdoa. Jadi maksudnya kat sini kita boleh ambil juga, kita tidak boleh doa supaya kita nak mati, kan? Dan sesungguhnya para sahabat Nabi SAW telah pergi dan mereka tidak dikurangi oleh dunia sedikit pun, sedangkan kami ditimpa oleh dunia apa yang tidak kami dapati melainkan tanah, sebab takut dengan perhiasan dan kehidupan di dunia. Dan Khabbab berkata, kami berhijrah bersama dengan Nabi SAW, dan hijrah para sahabat tu kerana apa? Ikhlas, kerana Allah, mengharapkan keredaan Allah, maka balasannya terserahlah kepada Allah. Jadi para sahabat hijrah ikhlas kerana Allah dan mengharapkan balasan tu terpulang kepada Allah. Sebahagian daripada kami tidak memperolehi apa-apa balasan di dunia, antara sahabat yang tidak dapat apa-apa balasan di dunia, antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang gugur dalam perang Uhud dan meninggalkan Namirah. Dan apabila kami tutup kepalanya, terbuka kedua kakinya. Dan apabila kami tutup kepalanya, terbuka kedua kakinya. Apabila kami tutup kedua kakinya, terbuka kepalanya. Lalu Nabi SAW memerintahkan kami supaya menutup kepalanya. Maksudnya kat sini, Khabbab dia rasa cemburu dengan Mus'ab bin Umair kerana ketika beliau syahid dalam perang Uhud, dia tidak mendapat, maksudnya kehidupan di dunia, dia tak dapat nikmat kehidupan di dunia. Jadi inilah yang Khabbab rasa cemburu. Sebab apa? Nanti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu akan mendapat ganjaran pahala yang banyak di akhirat. Sebab Mus'ab akan memperolehi nikmat akhirat sepenuhnya akan dapat, tidak kurang sedikit pun. Inilah yang disebut. Dan daripada hal ini juga saya nak kongsi, zuhud ni berlaku terhadap perkara-perkara yang harus. Yang ni yang disebut zuhud kepada harus ni sebenarnya salah satu bentuk ikhlas lah. Dan sebab itulah para fakir miskin, kalau kita sebut tentang orang miskin, yang ni saya nak kongsi, para fakir miskin tidak kurang balasan mereka, sementara orang kaya balasan mereka dikurangi mengikut kadar kekayaan mereka. Dalam hal ini ada sebuah hadis, saya nak kongsikan. Orang miskin mendahului orang kaya masuk ke dalam syurga. Jadi orang miskin yang dimaksudkan di sini, orang miskin yang dia sabar
Orang miskin yang sabar, dia ada kedudukan dia yang tersendiri. Yang ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah antaranya, dan dinilai sebagai sahih. Yang hadis yang bermaksud, wahai sekalian orang miskin, nak tak aku khabarkan kepada kamu dengan satu berita gembira, bahawa para fakir miskin akan, yang mukmin, orang fakir miskin yang mukmin akan masuk syurga sebelum orang kaya dengan kadar selama 500 tahun, iaitu dengan kadar separuh hari di hari akhirat, sama tempohnya dengan 500 tahun. Maksudnya orang miskin masuk dulu ke dalam syurga berbanding orang kaya dengan kadar tempohnya setengah hari. Setengah hari itu di akhirat, maksudnya setengah hari di akhirat sama jumlahnya dengan 500 tahun di hari akhirat. Yang ni disebut sebenarnya ada beberapa lagi riwayat lain yang nak menyebut bahawa sebenarnya kenapa orang miskin masuk syurga dulu berbanding dengan orang kaya, sebab orang kaya akan banyak berlaku perhitungan dari mana dapat harta tu diinfakkan untuk apa, bayar zakat ke tak dan sebagainya. Orang yang kurang harta dia, persoalan tu dia tidak akan berhadapan dengan perkara tersebut sebab sedikit harta dia. Kemudian ini nak menunjukkan masuk syurga dalam tempoh yang lebih awal. Sebab apa mudah masuk syurga? Sebab hisap dia mudah. Mudah hisapnya sebab harta yang ada di dunia tu sedikit. Ini yang disebut dalam syarah. Sedangkan orang kaya panjang tempoh hisapnya sebab kehidupan di dunia tu dia ada banyak harta benda. Dan ini adalah dalam kitab syarah disebut berita gembira bagi orang miskin dengan sebab sur'ah dukhul al-jannah, sebab segera masuk syurga. Dan hadis ni juga bukanlah nak kata orang kaya tu dia akan lambat, melainkan orang kaya juga melainkan hadis ni menjadi galakan kepada orang kaya supaya membuat persediaan yang secukupnya. Jadi harta itu dibelanjakan pada jalan yang sepatutnya. Ini antara apa yang disebut. Jadi kalaulah kata antara persoalan lain, kalau orang kaya, apabila jadi kaya, apa yang kena buat? Yang pertama, harta tu kita tengok balik, ambil daripada mana, ke mana harta tu dibelanjakan. Dah keluar ke nafkah yang wajib iaitu zakat? Okey, dah ada tak membazir tak harta tu? Jangan sampai membazir berlebihan. Dan kemudian ada hadis juga, ada ayat Al-Quran kata, jadi orang kaya jangan ada sifat menunjuk-nunjuk kekayaan. Ini antara apa yang disebut. Jadi dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa Al-Imam An-Nawawi ada menyebut dalam hadis yang dikongsikan ini ada dalil yang menunjukkan keutamaan orang kaya yang bersyukur berbanding orang miskin yang bersabar. Manakah yang lebih utama antara kedua-dua ini? Orang kaya yang bersyukur ataupun orang miskin yang bersabar? Al-Imam An-Nawawi menyebut bahawa sebenarnya terdapat perselisihan pandangan antara ulama. Jadi ulama berbeza pandangan dalam perkara ini. Dan ada juga hadis lain yang ini secara ringkas, penghuni syurga banyak orang miskin dan sebagainya. Dan orang miskin ada juga kedudukannya daripada sudut doa orang miskin. Ini apa yang disebut
dalam hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang yang lemah dari kalangan kalian. Ini antara apa yang disebut. Dan dalam hadis riwayat oleh Al-Imam An-Nasai, Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Hadis yang bermaksud, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang yang lemah di antara mereka, iaitu dengan doa, dengan solat dan juga dengan keikhlasan. Tapi rumusannya pendapat macam mana yang saya kata sebelum ni, pendapat yang orang kata dilihat lebih kuat, apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang saya sebut sebelum ini, orang kaya ke orang miskin ke, sebenarnya ialah ketakwaan kepada Allah yang menjadi kayu ukurnya. Jadi yang paling afdal antara keduanya ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau orang kaya dan orang miskin tadi sama daripada sudut takwa, berarti mereka sama darjat. Yang ni bukan kita nak ukur orang miskin lagi bagus, orang kaya lagi bagus, tetapi ketakwaan itulah yang diambil kira. Ini jugalah yang disebut oleh Ibnul Qayyim, yang menyatakan yang paling mulia tu adalah orang yang bertakwa. Allah tidak menyatakan orang yang paling mulia tu orang yang paling kaya ataupun orang yang paling miskin dalam ayat Al-Quran ini. Jadi sebagai penutupnya, daripada satu sudut, mudah-mudahan hadis ni panjang lah kan, banyak juga pengajaran dan iktibar yang kita dapat ambil daripada hadis ni. Yang pertama antaranya yang saya boleh rumuskan daripada sudut, kalau Allah berikan kepada kita harta, tak kiralah kalau yang banyak tu lagilah kena infak, dan kita ambil peluang untuk bersedekah. Yang kedua ialah daripada sudut zuhud. Ni pun saya kata untuk saya juga, kadang-kadang kita ni hati yang tak pernah puas, nak lagi apa pun dan sebagainya. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita sifat qanaah, sifat ghina, iaitu sifat cukup dengan apa yang ada di hadapan kita. Hati, bukan hati yang fakir, tetapi hati yang kaya, yang rasa cukup dengan apa yang ada, bukan hati yang rasa tak puas, nak lebih dan lebih lagi. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.